Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Abdul Aziz dah mandi dah? Homework dah siap dah? Pergi buat homework dulu. Buat homework baru boleh. Pergilah buat homework dulu. Ni cepat. Apa nak ngajar ni? Tak boleh ni, luar pendek ni. Pergi sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah kita baca hari ini dari surah Al-A'raf, bermula ayat yang ke-52 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur setinggi-tingginya kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita pohonkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak lupa juga kita sebut alhamdulillah di atas hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita baca semalam, ahli syurga ni bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Antara perkataan ahli syurga,
adalah mereka sebut Alhamdulillah. Mereka kata Alhamdulillah yang telah mengurniakan kepada kami hidayah ini, atau yang telah menunjukkan kepada kami hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan dapat hidayah kalau tidak Allah Ta'ala yang bagi. Maknanya asbab kita masuk syurga nanti pun adalah kerana hidayah dari Allah. Dan hidayah dari Allah tu kita tidak dapat dengan diri kita sendiri, melainkan dia sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah di atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita beriman kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Ayat yang kita baca hari ini, ayat 52. Ayat yang kita baca hari ini, ayat 52. Setelah daripada Allah Ta'ala cerita bagaimana penghuni neraka minta dengan ahli syurga air dan sebahagian nikmat. Lalu perkara tersebut diharamkan. Penghuni syurga tak bagi. Mana boleh bagi? Kerana Allah Ta'ala haramkan kepada penghuni neraka. Sedikit pun dari nikmat syurga tak boleh. Bukan sekadar masuk syurga. Nikmat cium pun tak boleh. Cium bau syurga, harum syurga pun tak boleh. Padahal sempadan tu pun kita tak tahu jauh mana. Sebelah-sebelah tu kita tak tahu. Cuma nak sebutnya, bau wangian syurga tu dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun tu perjalanan, haruman syurga tu dah bau dah. Tapi penghuni neraka ni tidak diberikan nikmat untuk cium pun bau syurga. Apatah lagi kalau dia minta air, lagilah tak boleh. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita daripada api neraka. Lalu Allah Ta'ala cerita sifat mereka dulu. Sifat mereka dulu di dunia. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka sebuah kitab Al-Quran yang kami telah jelaskan satu persatu berdasarkan pengetahuan kami yang meliputi segala-galanya. Ini antara hujjah Allah ke atas mereka. Yang ahli neraka ni, dia tidak masuk neraka melainkan setelah diberikan hujjah. Apa dia hujjah? Iaitulah asbab hidayah tu dah diberikan kepada mereka. Quran dah datang, Rasul dah datang, akal dah bagi, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, datang lagi peringatan lain, ributnya, gerhananya, datang lagi tanda-tanda kekuasaan seperti penciptaan langit dan bumi, seperti kejadian malam dan siang. Asbab hidayah tu banyak. Tiba-tiba mereka tidak mendapat ataupun tidak mengikuti petunjuk. Akhirnya mereka ni layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Kami dah jelaskan kepada mereka. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sebagai hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman.
Jadi orang beriman bila datang Quran, dia terima. Dia terima Quran itu sebagai hidayah, sebagai rahmat. Jadi Quran ni bukan turun untuk orang Islam saja. Quran ni turun untuk semua manusia. Jadi siapa penghuni neraka tu pun Quran pernah sampai kepada mereka bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah. Maknanya hari ni ada je orang kafir boleh tengok Quran. Nah, boleh tengok Quran, boleh baca makna Quran. Malah sebahagian daripada mereka ada yang hafal pun Quran. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Kerana pada sangkaan mereka agama ni adalah orang panggil turun temurun. Agama ni sifatnya turun temurun. Jadi kalau dia ni nenek moyang dia begitu, dia pun kena begitulah. Kalau nak tukar tu, cabaran. Malah kalau orang ajak dia masuk Islam, dia rasa tak selesa. Sepatutnya kamu, agama kamu, kami, agama kami. Sebagaimana aku tak kacau kamu, kamu jangan kacau kami. Jadi, buatlah Islam, kami ni berada di atas agama kami. Dia tak selesa orang nak ajak dia. Dan dia bagi contoh pula, kamu pun orang Islam tak selesa kalau orang-orang ajak kamu masuk agama lain. Begitulah kami. Tapi isunya agama ni bukan warisan turun-temurun. Bukan kebenaran pihak atau puak tertentu. Isunya Islam adalah agama Allah. Islam adalah agama Allah. Siapa yang cipta langit dan bumi, itulah yang kita sembah. Jadi kalau agama lain tu boleh buktikan Tuhan yang mereka sembah adalah pencipta langit dan bumi, maka kita pun nak cari yang mencipta langit dan bumi lah. Kemudian kalau mereka boleh buktikan bahawa agama mereka satu-satunya agama yang benar dan diredai oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi, kita pun nak ikut juga. Tapi sebaliknya yang dapat membuktikan semua ni hanya Islam. Hatta Yahudi walaupun dia sembah Allah, Nasrani walaupun dia sembah Allah, tapi telah berlaku kesyirikan dalam agama mereka, telah berlaku ubah suai. Dan sebaliknya kita kata Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the final version, versi yang terakhir yang telah menasahkan semua syariat sebelumnya. Jadi itu inti kepada agama, ialah kita nak sembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Bukan kita nak sembah apa yang nenek moyang kita sembah. Banyak orang terperangkap dalam syubhah tersebut. Dan Allah Ta'ala pun terangkan dalam Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila mereka dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu oleh Allah. Lalu dia jawab apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati nenek moyang kami dulu. Maknanya kami ni ikut agama nenek moyang. Sedangkan Allah dah turunkan kitab dan menjelaskan. Kita pun sebahagian besar umat Islam hari ini beriman kepada Allah atas alasan nenek moyang. Apa kamu Islam? Sebab nenek moyang aku Islam. Jadi kefahaman mereka tentang Islam, kalau mereka ni ikut nenek moyang, dia akan jadi dia rasa level Islam dia sama dengan level agama orang lain. Sebab tu orang-orang macam ni, dia anggap kita ni kena bebas beragama, jangan kacau agama orang lain. Pasal
pada dia, agama dia hanya baru duduk pada level ikut nenek moyang. Jadi bila dia tengok agama lain pun ikut nenek moyang, dia rasa level tu sama. Sebaliknya bila kita belajar tentang Islam, kita tahu agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah selaku pencipta langit dan bumi, yang akan kita sebut pada ayat ni. Maknanya kita tahu level Islam ni bukan sama dengan level agama lain. Sebab mereka buat ikut nenek moyang. Kita ni bukan ikut nenek moyang. Kalau nenek moyang kita tidak Islam, setelah kita tahu agama Islam, kita pun nak ikut Islam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala kata, hal yanzuruna illa ta'wilah. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggu, melainkan akibat atau kesudahan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi mereka tu bukan tak dengar. Dia dengar. Cuma dia tak terima kerana mereka nak tunggu. Betul ke tidak apa yang dijanjikan itu? Hal yanzuruna illa ta'wilah. Jadi dia kata dalam Quran ada cerita azab. Dia dengar. Tapi nak beriman kepada Allah, tidak. Dan kemudian dia tunggu. Dia tunggu. Hak betul, kalau Muhammad kata betul ni, bila kalau turun azab betul, baru dia nak beriman. Nah, dia nak tunggu kena saman dulu. Dia nak tunggu kena saman. Jadi macam kita lah ni. Main kereta tak ada rotek, selagi polis tak saman, tak buat rotek lah. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Mereka ni dia tunggu azab datang. Dia tunggu akibat yang dijanjikan oleh Allah. Tapi mereka lupa. Allah Ta'ala kata apa? Yauma ya'ti ta'wiluh. Apabila datang apa yang dijanjikan itu, yakni pada hari kiamat. Tunggu, mati. Jumpa hari kiamat. Nah, tunggu, konon-konon nak tunggu yang mana yang benar antara dua agama ni. Dia semua orang dia fikir nak jadi macam ashabul ukhdud. Nak tengok bukti. Ya Allah, kalau apa yang rahib ajar tu benar, maka matikanlah binatang ini dan biarlah orang boleh lalu pula di jalan ini. Ambil batu baling, mati sungguh binatang besar tu. Oh, betul. Yang rahib ajar tu betul. Dia nak tunggu macam tu. Macam sebagaimana ada dalam video di Facebook tu kan. Seorang lelaki yang nak masuk Islam, dia buat deal dengan Allah Ta'ala kan. Pasang lilin, duduk dalam bilik seorang-seorang. Okey ya Allah. Okey Allah. Aku nak bagi kamu peluang. Oh, tak dia. I give you chance. Tunjukkan dirimu untuk aku beriman kepadamu. Lepas tu nyala lah. Okay, 1, 2, 3. Tak mati. Sekali tak mati. Cakap lagi dengan Tuhan. Okey. Tuhan, aku bagi peluang kepada kamu. Tunjukkanlah dirimu kepadaku. Matikanlah lilin ni. 1, 2, 3. Tak mati. Last chance. Oh, siap last chance lagi. Ya Allah, peluang terakhir. Untuk kamu tunjukkan dirimu, aku nak beriman denganmu. Last chance. 1, 2, 3. Tunggu. Tak mati juga. Dia pun give up. Tuhan ni tak nak tunjuk diri dia. Tapi kenapa dia buat gitu? Sebab dia dah start baca Quran. So dia tahu Quran kata Tuhan ni wujud.
Cuma dia perlu kepada satu bukti untuk yakinkan dia nak trigger ataupun nak apa, biar dia ada kekuatan untuk buat decision tu. So pas 3 kali tak mati juga. Dia kata Tuhan tak nak tunjuk diri dia. Lepas tu dia sambung baca Quran balik. Buka Quran, tengok-tengok Allah Ta'ala sebut matahari, bulan, bintang, semua tu tanda. Jadi fikir, meminta Tuhan tunjuk melalui lilin. Dia tunjuk matahari. Nah, tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Banyak orang dia menunggu bukti ikut selera dia. Dia menunggu bukti wujudnya Tuhan mengikut apa yang dia nak. Kalau aku sembuh, aku akan beriman kepada Tuhan. Dia cipta sudut yang boleh membuktikan Tuhan. Kalau aku sembuh ni, maknanya betul lah Tuhan tu ada. Kalau dia berdoa, makbul doa dia, barulah dia. Ada orang cerita, seorang pelakon Hindustan dulu, tak tahu betul ke tak lah. Dia asalnya Islam, tapi kahwin dengan orang Hindu. Lepas tu tak tahulah nama dia tu Khan lagi. Khan ni biasa Islam lah. Cuma amalan dia capu-capu. Hak bini dia, bila bini dia pergi kuih pun dia pergi juga. Bila orang kata kenapa dia ni Islam ke tidak, dia kata aku pun tak tahu. Tak. Sebab selama ni aku doa kepada Tuhan, Tuhan tak pernah jawab pun doa aku. Dia nak angle hak dia fikir. Macam juga nikmat. Orang ni dia nak Allah Ta'ala bagi nikmat, dia nak syukur pada nikmat hak dia minta je. Dia minta doa begini, Allah bagi dia. Alhamdulillah ya Allah bagi aku minta. Tapi ada dia doa tu tak dapat doa dia. Dia pun rasa Tuhan tak bagi nikmat ke dia. Padahal nikmat hak Allah Ta'ala bagi lebih baik daripada apa yang dia minta. Kan keadaan doa tu gitu. Sama ada Allah makbulkan apa yang dia minta, atau Allah bagi benda lain yang lebih baik daripada yang dia minta, ataupun Allah simpan doa tu untuk bagi kepada dia hari akhirat. Tapi dia ni duk nampak Tuhan tak bagi kat aku. Dia buat letak angle nikmat ikut selera dia. Sama seperti orang-orang kafir. Orang kafir ni dia tunggu bukti mengikut sudut yang dia nak. Tapi tu pun sebahagian daripada mereka, bila Allah Ta'ala tunjuk tu, degil lagi. Mereka minta siapa Nabi SAW belah bulan. Dan benar Allah Ta'ala belah bulan depan mereka. Tak beriman juga. Jadi Allah Ta'ala kata, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tunggu apa lagi? Mereka tunggu azab yang dijanjikan oleh Allah, baru nak beriman. Tapi Allah Ta'ala kata, yauma ya'ti ta'wiluh. Pada hari yang dijanjikan itu, yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Maka berkatalah orang-orang yang melupakannya pada kehidupan dunia dulu. Dia lupa pada hari akhirat tu. Maknanya bila dia tunggu tak mari, mari jumpa hari akhirat. Jumpa apa yang dia tunggu tu, hari akhirat baru jumpa. Hari akhirat memang sungguhlah. Nampak malaikat, nampak orang tu, nampak neraka, nampak belaka dah selama ni tak nampak. Cuma hari akhirat tak boleh nak buat apa dah lah. Mereka pun kata, qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang kepada kami rasul-rasul Tuhan dengan membawa kebenaran. Oh betul lah, rasul tu datang bawa kebenaran. Lalu dia kata, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana.
maka adakah untuk kami pemberi syafaat untuk mereka memberikan syafaat bagi kami? Jadi hari ni dah tahu, dah jelas dah hari ni akhirat ni ada tak orang yang boleh tolong kami? Ada tak yang boleh tolong kami pada hari ni? Amalan dah tak ada dah, iman pun tak ada. Jadi minta dengan Allah, buat ada tak nak boleh tolong kami? Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, ataupun kami dikembalikan untuk beramal apa yang sebelumnya kami tidak beramal. Apa yang untuk kami beramal, apa yang kami dulu tidak beramal. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka telah rugilah. Okey. Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka perkara yang mereka ada-adakan dahulu. Jadi kesudahan mereka berada di dalam neraka. Wal'iyadhu billah. Okey. Bila sampai sana tak boleh nak undur balik dah. Lah ni lah boleh. Nak buat apa pun lah ni lah. Betul kita lah ni, kita tahu kita ni kurang. Kesungguhan kita berbanding hakikat yang sebenar banyak lagi daripada, jauh lagi daripada KPI sebenarnya. Jauh. KPI Allah Ta'ala ni untuk hamba dia taat kepadanya tu, kalau tengok kepada sifat Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita ni jauh lagi. Jauh. Cuma kita harapkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan tentang siapa diri dia dan kelayakan dia untuk disembah. Dan semua orang patutnya cari Tuhan yang layak untuk disembah. Patutnya lah. Kita ni kalau nak cari kerja ada kriteria. Kerja mana? Nak masuk universiti pun pilih universiti mana nak pilih. Sampai kepada nak cari bini, nak cari pasangan hidup, ada sifat dia cari. Orang tunjuk orang ni, tak kena kita. Tunjuk orang ni, ni boleh kira sikit. Tapi bila minta, dia pula tak sikit tu. Lepas tu tengok-tengok jumpa, ni kita kena ke dia, dia kena kita. Maknanya dia ada ciri, kita pun ada ciri. Akhir sekali jumpa. Cari pasangan hidup pun ada sifat kriteria dia. Beli kereta, lagilah beli kereta. Beli kereta, tanya dulu spek dia. Kereta ni pertama ni buatan mana? Kalau buatan Cina, kurang sikit lah adat dia. Kalau saya buatan Cina, tak apalah. Enggak beli-beli dah. Tengok pula spek enjin dia. Tengok pula macam mana dia punya komen dalam tu. Kereta ni banyak masalah, kau tahu je masalah. Tengok pula spare part dia macam mana. Mudah dapat ke apa, maintenance dia macam mana, begini-gini, berapa horsepower dia tu. Kira belakang nak beli kereta. Tiba-tiba sesuatu yang lebih penting daripada kenderaan, lebih penting daripada pasangan hidup, lebih penting daripada pekerjaan, lebih penting daripada tempat tinggal, lebih penting daripada segala-galanya bagi kita. Dia pun ikut. Kata, apa sifat yang ada pada Tuhan kamu? Tak tahu. Kenapa kamu sembah dia? Nenek moyang dulu kami sembah. Nenek moyang kami dulu menyembahnya. Allah Ta'ala kata, sifat Tuhan ni, dia kena ada sifat. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard.
sesungguhnya Tuhan kamu tu adalah Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Tu kriteria dia. Kalau kamu nak sembah Tuhan, carilah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ada, kita kata Tuhan kita ada, dia cipta langit dan bumi. Tuhan kamu ada. Tuhan kamu nak cipta langit dan bumi, macam mana? Dia tu ada selepas adanya langit dan bumi. Mustahil sesuatu yang tiada boleh mencipta sesuatu sehingga jadi ada. Nothing, orang putih kata nothing cannot create something. Betul tak? Benda yang tak ada tidak boleh mencipta sesuatu. Pasal apa? Dia tak ada. Macam mana sesuatu yang ada sebelum selepasnya boleh mencipta sesuatu yang sebelumnya? Mustahil. Okey? Mustahil. Carilah mana yang disembah selain daripada Allah, dia tak boleh lari daripada realiti ni. Pasal apa? Wujudnya mereka selepas wujudnya langit dan bumi. Okay. Sebab tu orang yang berlaku syirik sampai kepada orang panggil akidah Nur Muhammad tu kan. Kerana dia nak puja sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang melampau terhadap Nabi ni sampai dia kata waktu Nabi Adam alaihissalam celak mata tu dia nampak Nur Muhammad. Pernah dengar kan orang cakap gitu kan? Pasal apa? Sebab dia nak ambil kejadian Nabi Muhammad ni sebelum terciptanya langit dan bumi. So dia nak kata semua langit dan bumi ni jadi dia kena undur balik. Undur balik tu dia pun cerita apa? Nabi Adam alaihissalam bila celak mata tu dia tengok Nur Muhammad. Padahal benda tu palsu, tak betul lagu tu. Tak betul. Tidak pernah disebut dalam nas Quran ataupun hadis yang sahih tentang perkara tersebut. Itu sekadar, itu hanya jalan untuk orang ni, seseorang yang terlalu memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat dia nak kata langit dan bumi ni jadinya dia kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebetulnya tidak ada yang wujud sebelum langit dan bumi melainkan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kan Allah walam yaku syai'. Dulu hanya Allah yang ada. Sebelumnya tidak ada sesuatu pun. Hanya Allah. Maknanya huwal awwal wal akhir. Dialah yang pertama, tak ada makhluk ni, tak ada. Dan wujudnya Allah tidak ada permulaan baginya. Sedang semua makhluk ada permulaan. Daripada tak ada, kemudian baru jadi ada. Yang ni ciri ni tidak akan dimiliki oleh mana-mana sembahan selain Allah. Jadi carilah Tuhan yang betul-betul memiliki sifat kelayakan sebagai Tuhan. Okey? Batu orang yang benar fitrah dia akan fikir benda ni. Kita pernah sebut cerita Abu Dzar kan Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi. Sebelum daripada dia masuk Islam, duduk kampung dia tu, dia dah fikir dah. Dia tengok langit, dia tengok bumi, dia tengok alam ni. Siapa yang cipta dia ni? Dia nak cari Tuhan yang menciptakan, tapi dia tak jumpa. Sebab dia tengok orang keliling dia sembah patung-patung berhala. Dia duk cari siapa yang cipta ni. Sehinggalah bila adik dia pergi Mekah, kemudian kebetulan waktu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia menyembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dia balik jumpa abang dia kata apa? Dia kata ada seorang di Mekah, dia ajar sama seperti yang kamu fikir. Apa dia? Nak sembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dia pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mereka cerita
dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Asas dalam diri dia, fitrah ada dah. Dia nak cari Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Titik, habis. Kalau orang fikir lagu tu, selesai. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Bukan sekadar cipta langit dan bumi, kamu sendiri tu Tuhan yang cipta. Sembahlah dia yang cipta kamu. Pergi sembah Tuhan yang tak cipta kamu, buat apa? Sebab apa? Sebab kamu nanti akan kembali kepada pencipta kamu ni. Fi sittati ayyam, malah detail Allah Ta'ala cerita dia cipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari. Cuma perbahasan dalam tafsir ni, 6 hari ni apakah 6 hari kiraan kita atau 6 hari kiraan Allah Ta'ala ataupun kiraan seperti kiraan kiamat. Fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Sehari yang jarak dia 1000 tahun. Itu perbincangan di kalangan ulama. Kemudian Imam Mujahid serta Imam Ahmad dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kiraan hari ini ialah seperti kiraan hari, satu hari sama dengan 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini dalam masa 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Ayat ni kita lalu banyak kali dah. I'tiqad. Di mana Allah Azza wa Jalla setelah terciptanya langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut setelah daripada dia cipta langit dan bumi, dia beristiwa di atas arasy. Sebelum daripada tercipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pun berhajat kepada mana-mana makhluk dia. Bukanlah kata beristiwa di atas arasy tu adalah Allah berhajat kepada arasy, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita kepada kita begitulah dia. Sebab itu disebut dalam tafsir ini, falinnasu fi hadzal maqami maqalatun katsirah jiddan. Bagi manusia dalam masalah ini banyak sangat pendapat. Banyak sangat pendapat. Dan pun kita tahu orang balas bab ni tak habis. Sampai kiamat rasa tak habis lagi. Sebab apa? Sebab dia dah bermula 1000 tahun dulu khilaf, sampai ke hari ni belum lagi. Allah, kejap, IJN telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya saya. Ya saya. Alhamdulillah. Okey. Okey. Ada. Cari selipar, nanti saya tanya adik saya yang ambil tu. Okey. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Okey. Minta maaf sih. Daripada IJN. Alhamdulillah, ayat. Hari ni mungkin dapat keluar ICU lah. Alhamdulillah.
dia dah operation 2 hari lepas. So hari ni doktor plan untuk boleh keluar daripada ICU, masuk wad biasa lah. InsyaAllah. Terima kasih pada yang mendoakan lah. Baik, kita sambung sikit lagi. Sambung. Jadi laisa hadha mawdi'un bastuha, bukanlah di sini nak cerita semua pendapat dalam masalah istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pandangan tu ada. Pandangan tu ada. Ada yang kata gini, ada yang kata begitu. Tetapi dia kata, wa innama nasluku fi hadzal maqam. Sesungguhnya kami dalam masalah ini memilih mazhabus salafus salih, mazhab salaf as-salih, dan juga mazhab Imam Malik dalam masalah ni, mazhab Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad. Nama tu kalau orang awam dengar je lah. Tapi nak sebut orang ni nama-nama hebat. Wasyafi'i, baru tubik nama dia dengan mazhab ni lah juga mazhab aqidahnya Imam Syafi'i. Wa Ahmad, dan mazhab aqidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq bin Rahuyah, wa ghairuhum, wa Ishaq bin Rahawayh, dan wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, min a'immatil muslimina qadiman wa hadithan, daripada imam-imam kaum muslimin dahulu dan sekarang. Ni mazhab ataupun cara para salaf memahami ayat Allah beristiwa di atas arasy. Macam mana? Termasuklah ni juga pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad, pandangan Imam Malik, dan pandangan imam-imam orang Islam yang terdahulu. Termasuklah juga ini adalah pandangannya atau mazhabnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga generasi awal Islam, iaitu imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin, iaitu memperjalankan ayat ini seperti mana dia datang, yakni beriman dengannya seperti mana kita diberitahu Allah istiwa di atas arasy, kita berkata ya, Allah beristiwa di atas arasy. Itu makna imraruha kama ja'at. Kalau Quran kata begitu, begitulah dia. Itu bahasa kita, iaitu beriman dengannya seperti mana dia datang. Allah Ta'ala kata Allah beristiwa di atas arasy, kita pun kata Allah beristiwa di atas arasy. Ini mazhab salaf. Min ghairi takyif, tanpa kita menjelaskan bagaimana. Wala tashbih, tanpa kita memperumpamakan dia dengan sesuatu. Wala ta'til, tanpa kita menolak maknanya itu. Takyif ni makna bagaimana Allah bersemayam. Allah ni bersemayam begini, begini, begini. Dia boleh kata. Ahli sunnah tak kata macam tu. Pasal apa? Sebab Allah tak bagi tahu, maka kita pun tak kata. Sebab kita beriman sebagaimana yang Allah bagi tahu. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu sampai A je kita, tak pergi ke B. Kalau Allah Ta'ala kata A dan B, kita pun B saja. Tak jangan kita, dalam bahasa mudah, apa yang Allah Ta'ala full stopkan dia, jangan pula kita pergi letak koma. Boleh faham? Nah, apa yang Allah full stopkan dia, jangan pula kita pergi letak koma. Panggil calik sikit, dan kita pun kata tapi kemudian sebenarnya kita pula pergi letak koma. Apa yang Allah Ta'ala full stopkan, noktahkan dia, kita noktahkan di situ. Allah kata bersemayam, stop. Kita pun Allah bersemayam, stop. Maka mana? Allah Ta'ala kita tak tahu. Allah Ta'ala lebih tahu. Wala tashbih, apakah Allah Ta'ala tu bersemayam sama dengan sifat makhluk bersemayam? Kita kata tak sama. Tak boleh nak kata sama. Sebab apa? Allah tak sama dengan makhluk. Wala ta'til. Ta'til ni
membatalkan. Tak, sebenarnya bukan maksud begitu. Habis tu maksud macam mana? Maksud dia begini lain pula daripada maksud asal. Itu maknanya membatalkan makna dia. Tak boleh. Ahli sunnah dia akan kata apa? Sebagaimana Allah bagi tahu, begitulah kita beriman dengannya. Siapa kita nak takwil? Siapa kita nak ubah-ubah? Siapa kita nak tukar makna yang Allah Taala bagi tahu? Sedang yang ubah tu Nabi pun tak pernah ubah, sahabat pun tak pernah ubah. Siapa pun tak pernah ubah daripada golongan salafus salih. Ayat bab tu, yang tu. Okey? Kerana Allah Subhanahu wa taala, okey, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Balil amr kama qala al a'immatu. Bahkan dalam urusan ini kita berkata seperti mana berkatanya para imam, para ulama terdahulu. Minhum Nu'aim bin Hammad Syekhul Bukhari, daripada salah seorang yang berkata ialah guru kepada Imam Bukhari, di mana dia kata, man syabbahallahu bi khalqihi kafar. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka orang ni kufur. Okey? Kita pun tak nak. Kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Tapi dalam masa yang sama, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan sesiapa yang menolak apa yang Allah Taala bagi tahu tentang dirinya sendiri, tiba-tiba dia tolak, maka orang ni juga kufur. Maknanya nak orang panggil tashbih. Ada setengah orang dia kata, siapa yang kata begini tashbih, kafir orang mentashbih. Kita setuju. Siapa yang mentashbih, kafir. Kita setuju. Siapa yang mentashbihkan Allah dengan makhluknya, kafir. Tapi kita kena juga kata, siapa yang menolak apa yang Allah Ta'ala kata, juga kafir. Guru kepada Imam Bukhari kata, siapa yang mentashbihkan Allah telah kafir. Dan siapa yang menolak apa yang Allah bagi tahu juga kafir. Habis itu, walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih. Tidak ada apa pada apa yang Allah sifatkan dirinya dan apa yang Nabi SAW bagi tahu tentang diri Allah, tidak ada sesuatu pun daripadanya boleh ditashbihkan. Tashbih ni makna menyerupakan dia dengan makhluk. Tak boleh. Apa yang Allah bagi tahu itu layak bagi Allah, tak sama dengan makhluk. Tapi jangan pula kita tolak. Bila Allah Ta'ala kata istiwa, istiwa lah. Jangan kita tolak. Tak. Sebenarnya tak. Allah tidak beristiwa di atas arash. Kita tolak. Jadi kena hati-hati. Jangan mentashbih, dalam masa yang sama jangan menolak. Jadi ahli sunnah ni duduk tengah-tengah. Orang mentashbihkan, dia tak nak. Orang menolak pun dia tak nak. Dia nak tengah-tengah. Isbatkan dia tanpa tashbih. Maknanya Allah ni betul sebagaimana dia kata, tanpa menyamai mana-mana makhluk. Yalah, kita pun selamat, alhamdulillah. Kita tak kata tentang Allah apa yang Allah tak kata tentang dirinya, dan kita tak tolak terhadap apa yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya. Full stop. Allah Ta'ala kata macam tu, macam itulah dia. Stop. Jangan kita tak koma. Bahasa mudah. Apa yang Allah Ta'ala sudah titik noktahkan dia, jangan kamu ubah menjadi koma. Allah dah kata istiwa atas arash, istiwa atas arash, titik. Dia pun tak koma. Tapi sebenarnya dia sambung lagi. Sebenarnya ada lagi sebenarnya depan pada titik tu. Sebenarnya ini bukan istiwa. Dia kata ini bukan bersemayam. Sebaliknya sambung lagi cerita. Jadi yang tu
bukan pandangan salaf. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasitha. Panjang cerita dah hari ni. Ingat kau sekejap ya tadi tak? Yughshi al-laila an-nahar, dialah juga yang melindungi malam dengan siang. Yatlubuhu hasitha, yang mengiringinya dengan deras. Yang mengiringi dengan deras maknanya silih berganti. Kejar mengejar, bahasa kita lah kejar mengejar. Bahasa dia kejar mengejar ni tapi nak sebutnya dia berselisih tu dengan laju. Yatlubuhu hasitha ni dia kata apa? Mengiringinya dengan deras. Seperti Allah Ta'ala sebut wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari mendahului ataupun boleh bertemu dengan bulan, dan tidaklah malam itu boleh mendahului siang. Jadi maknanya silih berganti itu sudah ditetapkan. Bukan hari ni malam dulu daripada siang, esok pula siang dulu daripada malam. Kita pun tak tahu nak kira macam mana ni nak tidur tak. Sudah ditetapkan malam gitu gini. Siapa yang kontrol semua tu? Allah. Okey. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar, dan matahari juga dia ciptakan. Wal qamar, bulan juga dia ciptakan. Wan nujum, bintang-bintang juga diciptakan. Musakhkharatin bi amrih, yang tunduk kepada perintah Allah. Okey, musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr, sesungguhnya miliknya lah penciptaan dan pentadbiran. Tabarakallahu Rabbul Alamin, maha tinggi, maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Inilah yang kita sebut sebagai tauhid ar-rububiyah. Mengesakan Allah selaku Tuhan yang mencipta langit dan bumi, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam sesuatu pun urusan ciptaan. Hatta sehelai daun hari ni pun kita akan kata Allah yang ciptakan dia. Tidak ada yang boleh ciptakan sehelai daun melainkan Allah. Hatta setitis hujan yang jatuh ke bumi, kita mesti mentauhidkan Allah bahawa yang mencipta hujan tu hanya Allah. Tidak ada yang boleh menciptakannya selain Allah. Hatta kalau orang buat pembenihan awan sekalipun, kita hanya boleh kata mereka hanya tabur garam. Yang menciptakan dia tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berlaku setitis hujan yang jatuh ke bumi ni melainkan dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, tidak berhak memiliki walau sedikit pun daripada hak penciptaan. Itulah dia tauhid rububiyah. Dan begitulah juga tidak ada selain Allah yang memiliki pentadbiran. Macam mana dia nak tumbuhkan, macam mana dia nak alirkan sungai, macam mana nak turun hujan, macam mana nak banjir ke gempa bumi, semuanya tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dikongsikan kepada mana-mana makhluk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu termasuk dalam doa yang ma'thur. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma lakal mulku kulluh, ya Allah, kekuasaan itu milikmu seluruhnya. Walakal hamdu kulluh, dan pujian itu milikmu sepenuhnya. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh, semua urusan akan kembali kepadamu sepenuhnya. As'aluka minal khairi kullih, aku minta kepadamu ya Allah segala kebaikan.
wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung darimu dari segala keburukan. Jadi ini menunjukkan bahawa kita ni dalam mengabdikan diri kepada Allah kena senantiasa relate dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wallahu taala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah dari kekurangan saya, mohon dimaafkan, dan kita juga minta keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, saya juga mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang mendoakan ayah saya. Alhamdulillah, tadi baru dapat call daripada IJN. Hari ni insya-Allah dia akan pindah ke ward biasalah daripada ICU. Ya alhamdulillah lah, 2 hari dia di ICU, boleh pindah kepada ward biasa. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.